Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Kamsia Widayati binti Harun. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Yuni Marlini binti Sairon, Nurul Maisarah Akila binti Zaini, dan Dayang Abda Khalida binti Abang Husaini akan membentangkan tugasan 3 GWP 1092, Wacana Penulisan. Jenis wacana ini terbahagi kepada dua, yaitu wacana lisan satu dan yang kedua adalah wacana penulisan. Bagi wacana lisan ini, ianya merupakan dihasilkan secara lisan, yaitu secara langsung antara penutur dengan pendengar, dan ianya bersifat spontan, terdapat pengaruh dialek dan pantang larang. Wacana lisan juga merupakan melibatkan ekspresi wajah, nada suara, dan gerak badan digunakan semasa menyampaikan lisan. Contohnya adalah perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen, dan radio. Ringkasnya, wacana lisan ini adalah apabila kita, contohnya adalah perbualan harian, apabila kita berbual dengan rakan kita, mesti ada ekspresi wajah dengan nada suara untuk kita menyampaikan maklumat kepada seseorang itu yang dikenali sebagai lisan, iaitu kita berlisan ataupun bercakap secara langsung antara penutur dan yang mendengar itu akan menerima maklumat yang kita sampaikan. Jika kita menyampaikan maklumat tersebut dengan nada suara dan ekspresi wajah yang betul. Seterusnya, jenis wacana tadi yang telah kita lihat adalah wacana lisan, dan kita balik kepada jenis wacana yang kedua, iaitu wacana penulisan yang melibatkan dan disampaikan secara bertulis antara penulis dengan pembaca. Bezanya antara wacana penulisan dan wacana lisan ini adalah apabila wacana lisan itu adalah pertuturan antara petutur dan juga pendengar, manakala penulisan ini melibatkan bertulis antara penulis dengan pembaca. Wacana penulisan ini juga melibatkan komunikasi satu arah dan berlaku secara tidak langsung. Contohnya adalah rencana, akhbar, majalah, buku, novel. Kelima-lima contoh ini adalah melibatkan penulisan yang disampaikan oleh penulis untuk didengar dan dibaca oleh pembaca, dan penulisan yang dihasilkan itu adalah memenuhi kriteria wacana yang baik dan penulisan yang baik, agar apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca itu adalah berkesan dan efektif. Jenis-jenis wacana penulisan ini terbagi kepada 4, yaitu deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Kita akan lihat dengan lebih mendalam lagi mengenai jenis-jenis wacana penulisan ini melalui slide yang seterusnya. Untuk jenis-jenis wacana penulisan seperti yang saya terangkan tadi, terbahagi kepada 4. Kita lihat kepada wacana penulisan yang pertama, yaitu deskriptif, di mana ianya merupakan gambaran sesuatu dengan lebih jelas dan terperinci. Ianya bersifat imajinatif, yaitu menggambarkan perasaan dan ekspresi penulis atau penutur dengan penulisan yang berdasarkan fakta-fakta yang dilihat. Deskriptif ini juga memberi gambaran terhadap sesuatu dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal yang sebenar. Seorang penulis yang gemar untuk menulis penulisan yang bersifatkan deskriptif ini adalah mempunyai imajinasi yang tinggi, kerana penulisan ini adalah bersifat imajinatif. Kita kena memberi gambaran yang jelas melalui perasaan ataupun ekspresi seseorang penulis itu, supaya pembaca itu seolah-olah rasa bahawa mereka berada dalam keadaan yang diterangkan oleh penulis itu. Seterusnya adalah wacana penulisan naratif. Ini ialah
satu yang mengisahkan sesuatu peristiwa secara berturutan berdasarkan turutan kejadiannya. Maksudnya naratif ini adalah lebih kepada cerita, kita menceritakan sesuatu peristiwa itu mengikut turutan di dalam penulisan itu. Ianya adalah bersifat fakta seperti biografi dan autobiografi, dan bersifat fiction seperti cerpen dan novel. Cerpen dan novel ini adalah lebih kita kenali sebagai sebuah cerita yang ditulis. Ianya adalah bersifat naratif, dan ianya juga menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami, dan didengar oleh penulis. Mungkin kita lihat sesuatu karya yang kita baca, sama ada novel ataupun cerpen, itu adalah satu peristiwa yang pernah dialami oleh seorang penulis. Bagi jenis-jenis wacana penulisan yang ketiga adalah argumentatif, iaitu ada idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis dan alasan atau fakta yang menyokong tujuan. Argumentatif ini adalah bersifat pendapat ataupun idea yang dikemukakan untuk kita menyokong ataupun kita tidak menyokong sesuatu pendapat itu. Dan kebenaran adalah berdasarkan alasan ataupun fakta yang benar. Argumentatif juga mengubah tingkah laku pembaca dan menarik simpati. Ianya adalah mempengaruhi pembaca agar dapat menerima idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Jenis-jenis wacana penulisan yang terakhir adalah persuasif, yang merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh penulis. Persuasif bermaksud memujuk ataupun mengajak pembaca, dan kebiasaannya adalah disertai dengan penjelasan dan fakta sehingga meyakinkan serta mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan serta merangsang emosi. Maksudnya di sini, penulisan yang bersifat persuasif ini adalah melibatkan pendekatan emosi yang dapat mempengaruhi pikiran dan emosi pembaca itu supaya mereka bersetuju dengan ajakan penulis itu. Untuk gaya penulisan, setelah kita merungkai, kita mengulas tentang jenis-jenis wacana, kita kembali kepada gaya penulisan yang terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa formal. Yang kedua, penulisan secara objektif. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Dan yang keempat adalah perkembangan idea secara logik. Penggunaan bahasa formal dalam gaya penulisan adalah bersifat baku, iaitu bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya. Maksudnya tiada bahasa asing, tiada bahasa rojak yang digunakan dalam penulisan itu, dan hanya bahasa Melayu yang bersifat formal dalam sesuatu penulisan. Gaya penulisan yang kedua adalah penulisan secara objektif, yang bermaksud menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau tokok tambah. Maksudnya penulisan yang kita hasilkan itu adalah penulisan yang jelas, berobjektif, bermatlamat, dan faktanya adalah tepat. Yang ketiga adalah penulisan ayat yang jelas. Kekal pada isi utama, tulis untuk sasaran pembaca, gunakan istilah positif dan elakkan bahasa selanga bagi ayat yang jelas supaya kita sebagai pembaca mudah memahami penulisan yang dihasilkan dengan penggunaan ayat yang jelas tetapi padat. Bagi perkembangan idea secara logik adalah satu gaya penulisan yang memiliki kesatuan makna yang sama, dan idea dihuraikan dengan sangat jelas dan urutan logik serta bukti dan contoh. Perkembangan ide secara logik ini juga boleh kita buat dengan menambahkan pandangan-pandangan tokoh dan dikukuhkan lagi dengan pendapat tokoh, dikembangkan lagi dengan penggunaan penanda wacana serta idea dan huraian ataupun contoh yang relevan bagi menghasilkan satu penulisan yang berkualiti. Seterusnya adalah analisis wacana penulisan GPP 1063.
Analisis ini ditulis berdasarkan penulisan akademik GPP 1063, tugasan 1 yang ditulis oleh Nirmaisara Aqila binti Zaini. Jenis wacana yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis deskriptif, jenis persuasif dan jenis argumentatif. Baiklah, bagi jenis wacana yang pertama adalah wacana deskriptif. Merujuk kepada perenggan 3 muka surat 7. Seterusnya, sebagaimana yang kita maklum, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP merangkumi strategi, program dan peruntukan yang diperlukan bagi merealisasikan impian negara dengan aspek pembangunan modal insan dan penyediaan tenaga kerja mahir dijadikan sebagai fokus utamanya. Pembangunan profesionalisme berterusan menjadi antara agenda utama KPM kerana guru berkualiti merupakan nadi kepada kejayaan pelaksanaan dasar pendidikan negara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan keberhasilan murid. Seperti apa yang kita lihat, jenis wacana deskriptif ini ianya menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci, dan tujuan bagi wacana ini adalah memberi gambaran terhadap sesuatu dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal yang dihuraikan. Fakta yang digunakan juga adalah berdasarkan fakta-fakta yang dapat dilihat seperti Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, dan berdasarkan imajinatif ianya menggambarkan perasaan dan ekspresi penulis ataupun penutur. Jenis wacana yang seterusnya adalah jenis wacana argumentatif. Jenis wacana ini dapat dirujuk pada perenggan 2 muka surat 9, lanjutan daripada senario di atas. Mengikut pandangan Poston 1992, sekolah yang cemerlang tidak dibina bersendirian. Sekolah memerlukan komuniti dan komuniti memerlukan sekolah. Kenyataan ini bermaksud bahawa kepentingan hubungan sekolah dan komuniti adalah secara timbal balik. Hal ini menunjukkan bahawa kepentingan hubungan permufakatan yang erat antara sekolah dan komuniti itu sangat penting. Komuniti tidak akan berjaya untuk melahirkan anak-anak yang berjaya dalam kehidupan sekiranya sekolah tidak ambilkan komitmen yang secukupnya. Dapat kita lihat bahawa wacana argumentatif ini mempengaruhi pembaca agar dapat menerima idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Untuk memperkuatkan idea atau pendapat, penulis memberi hujah serta bukti yang kukuh. Dan melalui wacana argumentatif ini juga penulis melontarkan pandangannya. Jenis wacana yang seterusnya adalah wacana persuasif, merujuk kepada perenggan 6 muka surat 10. Bukan itu saja, masalah ini memerlukan bantuan daripada para ibu bapa dan komuniti dalam menangani masalah ini. Dengan adanya bantuan seperti ini, semestinya mereka yang kurang bernasib baik mampu untuk melalui kehidupan dengan mudah walaupun sedikit saja bantuan yang diberikan. Hal ini akan mengurangkan kadar keciciran dalam pendidikan serta dapat meningkatkan peluang untuk murid mencuburi pelbagai bidang sama seperti murid-murid berkemampuan yang lain. Seperti apa kita lihat, tujuannya adalah merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Kebiasaannya disertai dengan penjelasan dan sehingga meyakinkan serta mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang digunakan ianya pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan serta merangsang emosi. Seperti apa yang kita tahu, wacana persuasif ini lebih kepada wacana yang memujuk pembaca agar menerima sesuatu yang diharapkan oleh penulis. Seperti contoh ayat, seperti contoh bantuan seperti ini semestinya mereka yang kurang bernasib baik mampu untuk melalui kehidupan dengan mudah walaupun sedikit saja bantuan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yuni Marlini binti Sairon akan meneruskan pembentangan kami. Saya akan membentangkan gaya penulisan. Gaya penulisan yang pertama yang didapati melalui hasil penulisan Flavia Angel Maranjun adalah bahasa formal bersifat baku, iaitu bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya, betul ejaannya, tata bahasa, istilah, penggunaan kata, laras bahasa dan sebutannya. Menurut Muhammad Sidin Ahmad dan Muhammad Saleh 2008. Berikut merupakan dua petikan ayat yang didapati menggunakan bahasa formal pada hasil penulisan Flavia Angel Maranjun, iaitu yang pertama, dalam era globalisasi ini, pelbagai cabaran dan isu telah timbul berkenaan isu pendidikan. Namun,
cabaran dan isu ini dapat diselesaikan jika para pendidik mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat profesional dalam aspek profesional keguruan dalam diri. Yang kedua, anak murid bukan sahaja melihat guru sebagai guru yang mengajar tentang subjek dalam kelas. Mereka juga akan menganggap guru sebagai suri teladan yang boleh dicontohi selain daripada ibu bapa mereka sendiri. Baiklah, gaya penulisan yang kedua adalah penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ini bermaksud menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau tokok tambah. Perkara penting dalam penulisan ini ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif dan ambiguiti. Nilai-nilai emotif merupakan unsur-unsur yang akan menambahkan lagi emosi, sesebuah emosi terhadap pembacanya, sama ada emosi negatif ataupun sebaliknya. Contoh penulisan secara objektif yang terdapat di dalam analisis yang telah dilakukan sebelum ini adalah petikan ayatnya berbunyi, pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH merupakan satu pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal atau tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Berdasarkan petikan ayat ini, didapati bahawa fakta yang dimasukkan oleh penulis adalah fakta yang tepat serta tidak mempunyai unsur tokok tambah. Hal ini kerana penulis merujuk fakta ini daripada buku rujukan, iaitu buku pengantar pengajian profesional, serta maklumatnya yang tepat dan tanpa unsur berat sebelah. Baiklah, gaya penulisan yang ketiga adalah penulisan ayat yang jelas. Pada sesuatu penulisan ataupun wacana yang mantap, haruslah mempunyai penulisan ayat yang jelas, iaitu kekal pada isi utama, tulis untuk sasaran pembaca, gunakan istilah positif, dan akhir sekali elakkan bahasa selangor. Sesuatu penulisan dianggap formal kerana menyampaikan sesuatu ilmu, sama ada ilmu yang lama ataupun yang baharu, tanpa menggunakan sebarang bahasa selangor. Contoh berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap penulisan 2 GPP 1063 Flavia Angel Malanjun berbunyi, profesion keguruan bukan sahaja mengajar murid dalam waktu pembelajaran, malah mendidik mereka untuk menjadi seorang insan yang berguna dalam hidup. Seorang guru haruslah bersikap profesional dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang perlu dihadapi dalam rintangan menjadi seorang guru yang cemerlang. Dalam ayat ini, kita jelas lihat bahawa ia mengandungi unsur ayat yang jelas, yang mana dimulai dengan profesion guru bukan sahaja mengajar murid dalam waktu pembelajaran, malah mendidik mereka untuk menjadi seorang insan yang berguna dalam hidup. Ayat yang seterusnya juga memberi penerangan mengenai ayat yang pertama dan menambahkan sedikit ilmu baharu. Di sini jelaslah terlihat bahawa penulis menyelipkan unsur penulisan ayat yang jelas tanpa meragukan lagi pembaca. Pembaca juga tidak berasa sukar untuk memahami apa yang penulis hendak sampaikan.
Seterusnya, gaya penulisan yang keempat adalah perkembangan idea secara logik, iaitu memiliki kesatuan makna yang sama dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Kedua, idea diuraikan dengan jelas dengan menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, urutan logik serta bukti dan contoh dengan menggunakan pelbagai jenis struktur ayat untuk mempelbagaikan lagi jenis struktur ayat dalam sesebuah penulisan. Berikut merupakan contoh berdasarkan artikel yang telah dilakukan. Yang pertama, guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Misalnya, guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik murid dengan jujur, ikhlas, dan amanah. Pada ayat ini, jelas terlihat bahwa adanya kesatuan makna yang sama, serta idea diuraikan dengan jelas dan juga urutan logik serta bukti. Memiliki kesatuan makna yang sama, yaitu bermula pada ayat, misalnya guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik murid dengan jujur, ikhlas, dan amanah. Jujur, ikhlas, dan amanah merupakan kesatuan makna yang sama, yaitu sifat yang baik. Seterusnya, idea diuraikan dengan jelas dengan di sini idea diuraikan dengan jelas, yaitu dengan menggunakan tanda baca yang betul pada tempat yang betul, seperti selepas misalnya penulis meletakkan tanda koma. Seterusnya, urutan logik serta bukti dan contoh. Contoh di sini adalah jujur, ikhlas, dan amanah. Pada ayat ini juga menunjukkan bahwa adanya urutan logik, yaitu bermula pada ayat penyata, yaitu guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Seterusnya, diikuti dengan contoh, yaitu misalnya guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik murid dengan jujur, ikhlas, dan amanah. Ayat yang kedua adalah guru tersebut tidak mengetahui tentang kemahiran dan pengetahuan asas tentang subjek tersebut. Oleh itu, guru tersebut terpaksa mencari cara untuk mengajar murid-muridnya dengan melayari laman sosial dan membaca buku berkenaan dengan subjek yang akan diajarnya. Di sini kita dapat lihat bahwa adanya urutan logik, yaitu pada mulanya guru tersebut tidak mengetahui tentang kemahiran dan pengetahuan asas tentang subjek tersebut. Ayat ini diikuti lagi dengan penyelesaian masalahnya, yaitu oleh itu guru tersebut terpaksa mencari cara untuk mengajar murid-muridnya. Di sini, idea juga dihuraikan dengan jelas serta menggunakan tanda baca yang betul. Baiklah, gaya penulisan yang terakhir adalah penggunaan kata akronim dan singkatan yang betul. Penggunaan kata akronim dan singkatan haruslah digunakan dengan tepat, dengan betul dan tepat. Hal ini kerana terdapat sesetengah kata akronim atau singkatan yang mewakili maksud yang sama. Dengan nama penuh yang berbeza, tetapi kata akronim atau kata singkatannya yang serupa. Di dalam penulisan yang telah dianalisis ini, didapati bahawa penulis telah menggunakan kata akronim serta kata singkatan yang betul. Terdapat dua contoh kata akronim yang telah digunakan dengan betul. Antaranya ialah PSH, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, dan PDPC, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan. Situasi bagi kata akronim ini sekiranya telah digunakan pada
sekiranya telah ditulis dengan nama penuhnya seperti pembelajaran sepanjang hayat disertakan dengan PSH dalam kurungan, maka sejurus selepas itu, jika penulis ingin menulis pembelajaran sepanjang hayat, dia hanya perlu tulis PSH saja, kerana pada sebelumnya penulis telah menyatakan nama penuh bagi kata akronim tersebut. Begitu juga situasinya dengan PDPC, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan, yang mana nama penuh hanya ditulis sekali, iaitu dengan disertakan kata akronimnya ditulis di dalam kurungan. Dan seterusnya, jika penulis ingin menulis benda yang sama, dia hanya perlu menggunakan kata akronim saja. Sekian saja pembentangan daripada kami, iaitu yang terdiri daripada saya, Yuni Marlini binti Sahiron, serta dua lagi ahli kumpulan saya, Nurmaisara Akila binti Zaini dan juga Dayang Abdah Khalidah, ingin mengundur diri serta ingin mengucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.